Saban hari, kes penipuan atas talian seperti Macau Scam kerap kali berlaku melibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri Abdullah, mengambil inisiatif menggunakan platform media sosialnya dalam mendidik masyarakat supaya tidak menjadi sekarang you punya family, kalau dia punya duit, orang lain angkat, orang lain scam, you marah tak marah? Saya tak akan marah sebab saya dah menceburi ini bidang penipuan, sebab dalam penipuan kita memang tak ada kata ingat hati siapa saudara. Kita hati tawar lah. Memang kita fokus pada wang saja. Macau Scam ni adalah satu jenis penipuan yang dia akan menyamar apa sahaja agensi penguatkuasa. Apa sahaja agensi yang melibatkan duit. Bila dengan agensi penguatkuasa kita takut. Dengan bank kita takut. So benda-benda yang boleh mendatangkan ketakutan ni yang akan menjadi modal kepada scammer untuk dia menyamar. Pada ketika mereka takut dan panik itu menyebabkan keputusan yang mereka buat di luar kawalan pemikiran yang normal. Bekas pegawai bank berusia 50 tahun ini antara mangsa yang terpaksa berputih mata apabila kehilangan puluhan ribu ringgit setelah menerima panggilan daripada sindiket Macau Scam pada 7 Disember 2022. Mula akak tengah minum pagi, sarapan seorang, tak ada siapa-siapa dekat rumah. So, dapat telefon tu dari tabung haji. Puan, dia kata, permohonan puan untuk membuat menunaikan haji telah di-approve lah, maksudnya dah diluluskan dan amount yang puan minta tu dah dapat dikreditkan dalam akaun puan. So sekarang kita nak confirm amount tu pun sebanyak 12,980 telah dikreditkan ke akaun puan. Saya pun terkejut juga, saya tak pernah lagi buat permohonan untuk menunaikan haji semua. Habis tu tak boleh stokkan ke duit tu sebab bukan dia kata, tak boleh puan, kalau macam tu puan nak stopkan, puan kena buat laporan polis dulu, dia cakap. Kita nak laporan tu dalam masa 1 jam sebab kita nak cepat untuk stopkan ni. Sebab nama puan ni dah disalahgunakan oleh pihak lain and amount tu mungkin dah dikreditkan dekat akaun palsu lah. Kalau nak 1 jam memang tak sempat lah sebab saya tak boleh nak pergi seseorang. Kalau macam tu macam ni puan, kita ada talian khas yang disambungkan ke unit polis punya ni untuk kalau macam kalau puan kata tak boleh datang macam ni, macam mana kalau saya sambung dengan puan dekat bahagian tu, puan boleh buat report sekarang, puan boleh buat report dalam talian. Ahli sindiket yang menyamar sebagai pegawai polis itu mendakwa bahawa mangsa turut terlibat dalam kegiatan penggubahan wang haram dan kononnya waran tangkap telah dikeluarkan oleh pihak mahkamah. Dia macam cakap, ya Allah puan, dia kata, astagfirullahaladzim puan, apa tu puan, puan tahu tak, puan nama puan ni dah digunakan lebih lagi untuk lain pula, pengubahan wang haram pula. Puan kena beri kerjasama sepenuhnya untuk isu asas. Kalau tak, puan akan ditahan dan aset puan semua akan dibekukan. Sekarang puan dekat mana, dia cakap. Saya nak puan masuk dalam bilik, duduk dalam bilik, kunci pintu, jangan ada siapa-siapa, jangan ada gangguan bunyi apa-apa semua. Sekarang kes ni semua disiasat dalam Akta Rahsia Rasmi Kerajaan. Kes ni disiasat secara sulit sebab dia melibatkan orang politik. Jangan beritahu siapa-siapa, jangan beritahu suami ke siapa semua, jangan beritahu siapa pun. Sebab kalau tahu, kita boleh disabitkan kesalahan lain pula. Bagi meyakinkan mangsa, ahli sindiket berhubung dengan ibu kepada 3 orang anak itu selama seminggu. Kononnya, siasatan kes penggubahan wang haram tersebut dalam siasatan mereka. Bagi memastikan mangsa berada dalam keadaan seorang diri dan tidak diganggu oleh ahli keluarganya, pihak skamer yang menyamar sebagai polis itu turut mengarahkan mangsa untuk menempah sebuah bilik hotel di Selang ini bagi memudahkan urusan penipuan mereka. Dan mangsa telah ke sini seawal jam 7 pagi dengan menggunakan perkhidmatan e-hailing dari kawasan perumahan di Taman Aquada yang terletak kira-kira 5 km dari hotel ini. Pada 13 Disember 2022, ahli sindiket mengarahkan mangsa untuk mengeluarkan kesemua wang simpanan bernilai RM65,000 dan memintanya memasukkan wang itu ke dalam akaun baru di sebuah bank di sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur.
So dia kata dalam tu ada berapa, duitnya ada berapa. So dia tanya semua dalam duit tu ada berapa. So ni untuk kita punya ni, kita kena declare kat Bank Negara. Kebetulan saya memang dah memang baru dapat duit KWSP yang ni. Duit puan dalam akaun ni sekarang ni tak selamat, dia kata macam tu. So puan kena buat satu akaun baru untuk Bank Negara pantau, dia kata macam tu. Puan keluarkan semua duit, transfer masuk dekat bank. Fikirlah kan kita memang takutlah duit kita hilang pula kan, sebab kita memang pakai duit tu kan. Begitupun, mangsa hanya menyedari kehilangan kesemua wang di dalam akaun bank baru itu pada keesokan harinya. Lepas ni puan tak boleh check apa-apa tau, puan punya akaun dalam tu. Lain form tu semua tolong koyak buang tu. Kalau dah koyak semua, saya tak ingatlah nombor akaun saya semua. Macam ni dia kata macam ni. Tak apa, jangan simpan apa-apa semua, dia kata macam tu. Besok pagi tu saya dah tergerak, saya kata anak saya kata, adik, besok dia teman Pak Umi nak pergi check, pergi bank. Besok pagi tu dah pergi bank, dah check. Duit saya yang sepatutnya ada 60 kilo dalam tu lebih kurang. Dah tinggal RM88. So saya macam tak percaya lah, betul ke duit saya ni tinggal RM88 kan? Kes yang menimpa mangsa itu antara 477 kes penipuan atas talian yang berada di bawah siasatan pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, dan daripada jumlah itu 194 kes berjaya diselesaikan. Kena ingat modus operandi scammer dia berubah-ubah. Dia mengikut peredaran zaman. Kebanyakannya orang yang kena scam, kena tahu semuanya berpunca pada mangsa itu sendiri. Sebab apa saya kata punca pada mangsa? Apabila awak terima panggilan ni, apa pun mesej awak dapat, apa pun panggilan awak dapat, katalah tak ada kena mengenai awak langsung. Contoh, dia kata awak terlibat dengan hutang bank. Dia kata orang money laundering, akaun awak diguna untuk dadah. Tanya diri kita, ada ke benda tu betul-betul berlaku pada kita? Tak ada kan? Kalau tak ada, itu semua merupakan satu scam. Tambah ASP Rahmat lagi, selain tampil membuat laporan polis, mangsa penipuan cyber juga boleh menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997 yang beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi sehingga 8 malam. Kebanyakan mangsa yang terjebak ataupun menjadi mangsa ni, mereka yang sama ada di hidup kesorangan, kurang perhatian kasih sayang, tidak ada komunikasi yang bagus antara keluarga, duduk jauh dengan keluarga, mereka ini mudah terdedah sebab dia tak ada tempat nak tanya. Kita ni yang penyebab duit kita hilang. Selalunya mangsa-mangsa yang tak berapa alert dan tak berapa mahir tentang perbankan online, username, password, ID, TAC number, OTP number, which is masyarakat kita sebenarnya dia nak guna sistem perbankan online, tetapi dia tak tahu etika, do and don't nak menggunakan kita punya bank online dengan selamat. Dia tak tahu bahawa maklumat-maklumat itu umpama sebuah kunci untuk membuka peti besi di dalam rumah you yang you simpan duit dalam tu. Jenayah komersial Marcos Scam ini turut mendapat perhatian Peguam Nur Zabeta Muhammad Nur yang kerap kali mengendalikan kes penipuan cyber di mahkamah. Bila orang menipu ni, maknanya ada scammer ni, dia dengan niat menipu dan mendorong. Jadi dalam keadaan ni, buat laporan jenayah terlebih dahulu. Buat laporan polis lah. Dan seterusnya, polis akan menyiasat sama ada perbuatan tadi memenuhi elemen-elemen penipuan. Itu dari segi jenayah. Dari segi sivil pula, kadang-kadang mangsa ditanya, dia kata, mana duit dia? Kenapa tak dapat duit kan? Saya lihat dia dah kena tangkap. Jadi dalam keadaan ni perlu menyaman secara sivil untuk mendapatkan jumlah wang tersebut. Tindakan saman sivil terhadap suspek turut boleh diambil sekiranya penipuan cyber itu turut menjejaskan emosi dan meninggalkan kesan trauma kepada mangsa. Rata-rata perbuatan jenayah yang lain selalunya memberikan kesan trauma kepada mangsa. Ada scam-scam yang dia menjanjikan pelaburan yang menggiurkan. Dan satu lagi kaedah, contoh kita lihat love scam. Dia menggunakan kasih sayang. Dan seterusnya, kalau kita tengok Macau scam pula, kaedah penipuannya adalah menggunakan perasaan dan emosi. Mereka hubungi, mereka akan kata daripada mahkamah, daripada SPRM, semua yang melibatkan pihak berkuasa. Dalam keadaan tu kita takut. Jadi dalam keadaan ini menyebabkan dia trauma. Jadi dalam keadaan ini,
mereka perlu saman untuk jumlah tu dan juga trauma atau kepayahan yang dialami tertakluk kepada pembuktian di mahkamah. Individu yang terlibat di dalam jenayah penipuan atas talian termasuk Marcos Scam boleh disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesisaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.